Nama saya Nuri Hazira binti Kamarudin. Nombor matrik 17DSK20F1016. Untuk tugasan pada kali ini, kami memilih untuk membincangkan situasi berkaitan dengan jenayah qisas dan apakah hikmah di sebalik pensyariatan hukum ini. Pertama sekali, contoh situasi yang berkaitan dengan jenayah qisas ialah contohnya seorang mangsa telah dibunuh dengan sengaja. Jadi pembunuh tersebut perlu dihukum qisas terhadapnya, iaitu balasan bunuh. Apa itu qisas? Qisas dari segi bahasa ialah memotong. Manakala dari segi syarak pula ialah hukuman balas bagi kesalahan membunuh dibalas bunuh, menghilangkan salah satu daripada anggota orang lain atau melukakannya atau mencederakan dibalas dengan hukuman mengikut jenis kesalahan yang dilakukannya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Nurin Maisara binti Azmi Harudin. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang syarat-syarat qisas bagi jenayah terhadap anggota. Yang pertama adalah anggota yang hendak dipotong mestilah sama. Contohnya, tangan kanan mestilah dengan tangan kanan dan tangan kiri mestilah dengan tangan kiri. Okey, yang seterusnya adalah jari kelingking mestilah dengan jari kelingking. Contoh, tidak dibenarkan memotong ibu jari dengan jari kelingking, tidak dibenarkan tangan kiri dan tangan kanan, tidak dibenarkan mencabut kuku jari yang lain daripada yang sepatutnya lah. Ini adalah kerana perbuatan ini tidak bertepatan dengan maksud qisas, iaitu segala-galanya dilaksanakan dengan tepat. Okey, yang ketiga adalah tidak boleh melibatkan anggota yang lumpuh dengan anggota yang normal. Contohnya lah, tidak dibenarkan memotong tangan yang normal sebagai balasan kepada tangan yang lumpuh walaupun persalah tu bersetuju. Walau bagaimanapun, dibenarkan memotong tangan yang lumpuh sebagai balasan kepada tangan yang lebih rendah lumpuhnya. Anggota yang ingin dipotong mestilah boleh dipotong pada sendinya seperti siku dan pergelangan tangan atau had yang boleh ditetapkan seperti telinga. Sekiranya kadar kecederaan tidak boleh dipastikan seperti bengkak, luka atau potongan tetapi bukan pada sendi atau had yang boleh dikenapasi, hukuman qisas tidak boleh dijalankan. Itu sahaja daripada saya dan saya akan paskan kepada kawan saya Nur Haifah binti Muhammad Hariri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Haifah binti Muhammad Hariri. Nombor matrik 17DSK20F1010. Saya ingin menerangkan tentang syarat-syarat hukuman qisas bagi jenayah pembunuhan. Sebagai contoh, ketika jenayah tersebut dilakukan mereka masih kanak-kanak atau gila, ini bermakna orang yang membunuh ketika kanak-kanak itu tidak akan dihukum setelah ia baligh. Begitu juga dengan orang gila yang membunuh tidak akan dihukum setelah ia sedar. Walau bagaimanapun, bagi jenayah yang dilakukan oleh orang yang berakal kemudian menjadi gila, dia akan tetap dihukum walaupun ketika itu ia disahkan gila. Bagi orang yang membunuh ketika mabuk pula, dia akan tetap dihukum kerana sengaja melanggar larangan minum bahan yang memabukkan. Pesalah mestilah bukan ahli keluarga seperti ibu, bapa, nenek dan sebagainya kerana mereka tidak akan dikenakan hukuman qisas. Pembunuh dan mangsa mestilah mempunyai taraf yang sama. Taraf mangsa tidak boleh lebih rendah daripada pembunuh kerana kekufuran atau perhambaan. Ini bermakna seorang Muslim tidak akan dihukum bunuh apabila membunuh orang kafir, sama ada kafir itu kafir zimmi, iaitu orang kafir yang membuat perjanjian muahid, kafir harbi atau orang kafir yang belum pernah menerima seruan Islam. Begitu juga orang merdeka tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh seorang hamba. Hukuman qisas juga mempunyai tuntutan bertindih keluarga mangsa, iaitu sekiranya mangsa mempunyai ramai ahli keluarga dan masing-masing menuntut untuk melaksanakan sendiri hukuman tersebut, mereka perlu melantik seorang wakil daripada mereka.
Sekiranya tiada keputusan yang dicapai, mereka perlu mengundi dan orang yang terpilih akan melaksanakan hukuman tersebut. Sekiranya salah seorang wali mangsa tidak hadir, hukuman perlu ditangguhkan sehingga ia hadir. Sekiranya pesalah tersebut seorang wanita yang hamil, hukuman perlu ditangguhkan sehingga wanita ini melahirkan anaknya dan menyusukan anaknya sehingga anaknya ini tidak memerlukannya lagi. Demikian juga, jika terdapat waris mangsa yang masih kecil, hukuman perlu ditangguhkan sehingga anak ini balik. Begitu juga jika terdapat waris yang gila, hukuman perlu ditangguhkan sehingga dia sedar. Dengan ini, pembunuh akan dipenjara sehingga kanak-kanak tadi balik dan orang gila tadi sedar. Hikmah menjalankan qisas. Yang pertama, mentaati perintah Allah dan Rasul, memberi keadilan kepada kedua-dua belah pihak, menerima balasan ke atas kesalahan yang dilakukan dengan harapan serik dari mengulanginya lagi.